Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya bersama kumpulan saya iaitu saya sebagai Faizul Akmal, kemudian Ain Izzati dan seterusnya Amir Aziz akan membentangkan dan membincangkan berkaitan konsep halal dan haram di dalam Islam. Okay, pertamanya kita perlu tahu perkataan halal ni adalah daripada kalimah Arab yang membawa maksud sebagai dibenarkan atau dibolehkan. Dan konsep halal dan haram dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan umat Islam daripada kemudaratan dari aspek rohani dan jasmani mereka. Halal dan haram ni penting, mempunyai kepentingan tersendiri kerana setiap apa yang halal dan haram yang dimakan oleh seseorang membawa kesan dalam hidup mereka. Contohnya seperti makanan haram, jika seseorang itu memakan daripada sumber yang haram, maka kesan daripada ibadahnya kemungkinan akan tidak diterima. Oleh itu, antara perkara yang halal dan haram yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti sumber makanan, iaitu sumber makanan yang dimakan oleh orang Islam perlulah dari sumber yang halal. Dan seterusnya sumber pendapatan seperti pekerjaan, sumber peralatan. Contohnya jika seseorang itu memakai peralatan yang bukan kepunyaannya akan jatuh pada haram. Dan seterusnya sumber barang keperluan. Oleh itu Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik yang halal yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Seterusnya saya memberikan pembentangan ini kepada saudari Ain. Terima kasih saudara Faizul. Saya akan meneruskan pembincangan ini. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri makanan yang haram. Ciri-ciri makanan haram ini tiada dalil yang mengatakan bahawa makanan tersebut diharamkan. Okay. Seterusnya, makanan tersebut hendaklah bersih dan tidak memudaratkan diri kita. Seperti makanan tersebut tiada mempunyai bahan-bahan yang menyebabkan kerosakan organ ataupun yang mencikkan. Seterusnya, binatang yang ingin dimakan itu perlulah halal dan disembelih. Perlu disembelih mengikut hukum cara-cara penyembelihan mengikut Islam. Seterusnya, tumbuhan yang hendak dimakan semestinya tidak beracun. Terdapat banyak tumbuhan di luar sana yang tidak diketahui bahawa sama ada tumbuhan itu tidak beracun ataupun beracun. Jadi kita perlulah mengambil tahu tentang perkara-perkara tentang ilmu pengetahuan akan tumbuhan-tumbuhan yang beracun. Seterusnya, tidak mengandungi bahan-bahan yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak. Haram bermaksud tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan secara pasti. Seterusnya, haram terbahagi kepada dua, iaitu haram lidatihi dan juga haram ligairihi. Maksud haram lidatihi ialah perkara yang diharamkan kerana terdapat kemudaratan yang tidak boleh dipisahkan daripadanya, seperti memakan bangkai. Seterusnya, maksud haram ligairihi ialah setiap perkara yang diharamkan kerana faktor-faktor luaran yang telah bercampur dengan perkara yang haram. Sesuatu halal pada mulanya tetapi diperolehi dengan cara yang haram, seperti membeli barang dengan hasil wang judi. Seterusnya, ciri-ciri makanan yang haram. Binatang
halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, jenis bangkai khinzir dan anjing serta keturunannya. Jadinya kalau khinzir tu membuat contoh kucing tu kambing ada anak dia ada seperupa macam khinzir atau anjing, itu juga tidak boleh dimakan. Seterusnya, makanan yang beracun dan memudaratkan seperti taring. Haiwan yang selain itu, haiwan yang memakan haiwan jalalah, iaitu yang memakan kotoran. Kesan jika kita memakan makanan yang haram. Pertama, Allah tidak menerima doa mereka. Yang kedua, kehidupan mereka tidak tenang dan tidak tentram. Yang ketiga, mewarisi sikap kebinatangan. Yang keempat, hati sukar menerima kebenaran. Yang kelima, mewarisi pelbagai penyakit. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan konsep halal haram dari segi pekerjaan. Kerja menurut Islam yang lebih luas dan bukan hanya daripada aspek ekonomi semata-mata. Sesungguhnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim merupakan ibadah jika ia mematuhi garis panduan yang dikehendaki oleh hukum syarak. Mencari rezeki untuk diri dan keluarga serta tanggungan adalah satu kewajipan. Sebagai contoh, suami dia keluar pergi kerja, dia cari rezeki untuk diri dia sendiri dengan keluarga sebab keluarga dia tu ialah tanggungjawab dia. So benda tu wajib. Seterusnya, segala tindakan dan kerja hendaklah berorientasikan ciri-ciri dan nilai-nilai kerja sebagai amal soleh dan bersifat selari antara dunia dan akhirat. Konsep halal haram pekerjaan. Sesuatu yang mulia, sesuatu ibadat, salah satu cara melahirkan masyarakat yang tolong-menolong, kewajipan yang mesti dilaksanakan. Seterusnya, ciri-ciri pekerjaan yang dianggap ibadah. Yang pertama, niat untuk mendapat keredaan Allah. So, jadi kat sini, apa-apa kerja yang kita buat, kita cikgu ke, kita bomba ke apa semua, jika niat kita keluar bekerja tu untuk mendapatkan keredaan Allah, maka ia akan dianggap sebagai ibadah. Yang kedua, perbuatan yang harus dan tak salah di sisi undang-undang. Bagi contoh, kalau kerja yang kita buat tu halal lah dari segi syarak dan tak salah kalau dari sisi undang-undang negara. Contoh, kalau kita kerja sebagai cikgu, lagi tukar sapu, semua boleh. Kalau contoh macam kita jaga jadi tukang jaga dekat kelab malam ke, itu tak boleh lah. Seterusnya, tidak tinggal ibadah wajib. Keempat, dapat menghasilkan kerja berkualiti. Seterusnya, dilaksanakan dengan bersungguh, sungguh tekun dan cekap. Seterusnya, mengikut asas prinsip syariah, amanah, adil dan bertanggungjawab. Yang seterusnya, yang terakhir, menghindari riak, bangga dengan ibadah atau kerja yang dibuat. Perbezaan antara pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang halal, amalan yang dikerjakan hendaklah diakui Islam, bersesuaian dengan hukum syarak dan tidak bercanggah dengan hukum. Yang kedua, memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarganya, memberi manfaat kepada umat seluruhnya dan memakmurkan bumi. Yang terakhir, ketika bekerja, kita hendaklah sentiasa melakukan ibadah khusus seperti solat, zakat dan berpuasa.
pekerjaan yang haram ialah pekerjaan yang berupa kesyirikan dan sihir seperti dukun atau bomoh, paranormal, peramal nasib dan hal-hal yang sejenis. Yang kedua, pekerjaan yang menuju kesyirikan seperti membuat patung, melukis gambar makhluk yang bernyawa dan perkara-perkara yang sejenis dan semakna dengannya. Seperti menjual beli hal-hal yang diharamkan oleh syariat seperti bangkai, babi, darah, anjing, patung, lukisan makhluk yang bernyawa, minuman keras, dadah dan sebagainya. Yang terakhir, pekerjaan yang haram ialah pekerjaan yang berupa zina seperti bersentuhan dan melakukan hubungan seks tanpa ikatan yang sah. Sekian daripada kami. Terima kasih.